Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada saya ucapkan untuk pensyarah saya dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Okey, bagi topik pembintangan hari ini, kumpulan kami telah bersetuju untuk memilih satu produk yang diberi nama iaitu NZ Crunchies. Seperti yang kita tahu, NZ Crunchies ni di masa kini memang trending sebab benda ni memang kalau kita pergi kat mana-mana kedai ataupun kita pergi kat mana-mana media sosial sekalipun, kita akan nampak akan ada benda ni akan dipromosikan. Sebab benda ni memang common dekat media sosial bagi golongan-golongan orang muda, orang dewasa, even kanak-kanak pun boleh makan. Ia dah memang dijakim halal lah. Dia kini halal oleh JAKIM. Okay. So sebab kita orang pilih produk ni memang produk ni dah orang kata memang diorang dah tahu produk ni ada apa inti dia, ada flavor apa, rasa ni macam mana. So diorang dah tahu benda ni. So benda ni macam tak perlu kita orang nak bagi tahu basic flavoring, basic macam rasa dia semua. So benda ni memang diorang dah tahu lah. Okay. Okay, bagi tugasan saya dah agihkan tugasan kepada kumpulan saya. Bagi saya ambil 2 tugasan iaitu membuat minit mesyuarat dan juga mereka catat organisasi lah. Okay, bagi minit mesyuarat ini, kumpulan kami telah tetapkan tarikh, masa dan tempat. Okay, seperti yang nampak dalam slide saya ni. Saya sebagai seorang pengurus iaitu Muhammad Arif Hikmah bin Muhammad Azhar. Kami telah bincang untuk membuat persediaan untuk perniagaan ini pada tarikh 20 Oktober 2021. Masa yang kami tetapkan pada pukul 2 petang hingga pukul 4 petang. Dan kami telah memilih tempat iaitu di institusi kami lah, iaitu kampus Politeknik Port Dickson. Okey, bagi topik yang pertama untuk minit mesyuarat kami iaitu keputusan pengurus. Okey, saya Muhammad Arif Hikmah bin Muhammad Azhar selaku pengurus mengalu-alukan dan mengucapkan terima kasih di atas kehadiran ahli jawatan kuasa Kelab Keusahawanan. Mesyuarat ini dimulai dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Yang kedua ialah pengesahan minit mesyuarat yang lalu. Seperti yang kita tahu tiadalah sebab ini adalah kali pertama mesyuarat bagi kumpulan kami hasilkan. Dan begitu juga dengan yang ketiga iaitu perkara-perkara berbangkit pun tiada. Okey, yang keempat ialah pembentangan kertas kerja untuk mesyuarat ni. Kami telah bincang dalam satu kumpulan kami untuk kami meletakkan bagi pelantikan jawatan kuasa. Pengurus memerlukan pelantikan jawatan kuasa Kelab Keusahawanan adalah seperti berikut. Pengurus ialah saya, Muhammad Arif Hikmah bin Muhammad Azhar. Penolong pengurus saya serahkan kepada rakan saya iaitu Muhammad Rafiqin bin Ibrahim. Setiausaha saya serahkan kepada Muhammad Syafiq bin Umar kerana dia mempunyai pengalaman dalam bidang perniagaan NZ Crunchies ni. Seperti yang saya tahu, dia sendiri cakap dengan saya yang dia ada pengalaman iaitu seperti membuat saya income lah, menjadi ejen. So andai kata kalau dia mempromosikan produk ni, so andai kata kalau ada orang seperti pelanggan yang nak membeli, dia akan buat servis seperti postkan produk tu ataupun dia boleh hantar sendiri iaitu COD lah. Dan dia juga dapat feedback yang baik daripada customer lah. So far memang tak ada masalah bagi produk ini. Dari segi kewangan pula saya serahkan kepada Din Syarudin. Okay. So kalau apa-apa berkaitan kewangan dalam perniagaan ni, yang menguruskan kewangan tu ya kewangan saya lah, Din Syarudin. Okey, yang kelima ialah fokus mesyuarat kami. Fokus mesyuarat kami adalah cadangan pemilihan produk untuk perniagaan. Yang kita tahu kumpulan kami ambil NZ Crunchies untuk produk perniagaan ni. Mengadakan satu perbincangan bersama ahli jawatan kuasa berkaitan pemilihan produk yang terbaik untuk dijual serta memastikan kualiti dan harga yang berpatutan bagi produk supaya pelanggan berpuas hati dengan pemilihan tersebut. So kami kalau boleh nak produk yang kami jual ni, kami nak benda tu seimbang dengan harga dan kualiti supaya kepuasan hati pelanggan tu kami dapat capai pada tahap maksimum lah. Itu fokus kami. Topik dalam mesyuarat kami, setakat ni kami ada 4 topik. Iaitu topik pertama ialah carta organisasi. Yang kedua adalah segmen pelanggan. Yang ketiga, segmen nilai produk. Dan yang keempat ialah segmen saluran.
Okay, bagi yang ketujuh iaitu penutup. Ucapan terima kasih dan penghargaan oleh pengurus dan penetapan tarikh mesyuarat yang berikutnya. Mesyuarat kami akan berakhir pada 4 petang. Okay, itu sahaja daripada saya bagi minit mesyuarat. Pergi ke slide seterusnya iaitu carta organisasi. Okay, seperti yang kita nampak dalam slide ini, carta organisasi bagi Kelab Usahawanan. Perniagaan nama bagi syarikat kami telah putuskan untuk meletakkan KKBIS Sendirian Berhad. Seperti yang kita nampak dalam slide ini, iaitu pengurus saya sendiri, Muhammad Iqbal Muazzaha. Dan ibu saya, pembantu saya iaitu penolong pengurus Muhammad Rafiqin bin Abi Rahim. Dan setiausaha pula rakan saya Muhammad Syafiq bin Omar dan juga kewangan iaitu Dennis Syarudin. Okay. So itu sahaja daripada saya, iaitu tugasan saya minit mesyuarat dan carta organisasi. Okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Di sini saya ingin menceritakan tentang segmen saluran yang saya dan rakan-rakan menggunakan untuk reviews dan mempromosikan NZ Crunchies. Okay. Segmen saluran ini adalah merujuk kepada bagaimana anda ingin menjual atau mempromosikan barangan perniagaan anda kepada orang ramai. Ianya bertujuan untuk orang ramai dapat tahu barangan yang baru dikeluarkan. Segmen saluran ini juga dapat mempermudahkan jualan suatu barang dan orang ramai juga tahu kualiti barang itu sebelum mereka membelinya. Di sini saya ada memberi 2 contoh saluran yang saya gunakan untuk mempromosikan barangan saya dan rakan-rakan menggunakannya untuk jualan NZ Crunchies ini. Okay. Yang pertama yang sering digunakan adalah saluran YouTube, di mana ianya selalu orang ramai pakailah. YouTube adalah sumber utama untuk orang ramai selalu melihat, tengok-tengok video, lagu ke, dan dia juga untuk boleh juga untuk mereview makanan-makanan. Yang sekarang ni orang ramai suka sangat pergi makan tempat sedap-sedap, makanan baru, yang viral-viral, bolehlah tengok kat situ. Di situ juga boleh membuat review tentang makanan yang sedap. Sebagai contohnya ialah NZ Crunchies yang kita orang jual ni. NZ Crunchies ni adalah satu makanan ringan-ringan yang orang selalu panggil lah. Ianya juga sedap dilayan ketika makan sambil tonton televisyen dengan keluarga ataupun di mana saja anda berada lah. Di sini saya sediakan sekali YouTube channel yang telah review makanan NZ Crunchies ni. Yang review ni adalah seorang YouTuber yang terkenal juga lah. Apa nama dia, Shidot. Dia ada review tentang makanan NZ Crunchies ni. Dia review masa tu time bulan puasa. Ni adalah link YouTube yang saya beri, bolehlah tengok dekat situ. Dan situ juga pun ada juga YouTuber lain yang mereview makanan NZ Crunchies ni. Okey, yang kedua juga pula saya selalu menggunakan saluran TikTok yang sekarang tengah betul-betul viral dan orang ramai juga suka pakaiannya. Ia adalah saluran yang terbaru jugalah dalam tahun lepas maybe. Saluran TikTok ni baru nak naik dan sekarang ni banyak orang selalu tengok TikTok dan boleh share link, share kat WhatsApp dia punya video-video, boleh save. Ia adalah saluran terbaru dan ia juga dapat menjadikan tarikan ramai pengguna yang suka menggunakannya. Tapi ianya juga boleh menjadikan tempat untuk jadikan sumber mencari rezeki oleh orang yang berniaga untuk mempromosikan barangan atau makanan yang mereka ingin menjual. Boleh juga menjadi sumber rezeki lah, macam orang review kejap, review tempat baru, tempat apa semua. Di sini saya juga adalah menyediakan satu contoh video yang saya telah buat sendiri tentang mempromosikan barang jualan NZ Crunchies ni. Bolehlah tengok dekat link TikTok, saya ada share kat sini link TikTok saya yang saya buat tentang review makanan. Kayaknya makanan ni lah. Makanan ni harga dia bolehlah, kalau yang berminat bolehlah tengok kat link TikTok saya ni. Okey. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ingin membentangkan tentang segmen bagi pelanggan pula. Ini adalah segmen pelanggan yang kita gunakan. Alright, next. Sasaran segmen pelanggan. Sasaran segmen pelanggan ialah satu perkara yang utama yang perlu ada dalam setiap perniagaan yang kita lakukan. Tidak kira apa jua jualan sekali. Ianya adalah untuk menarik terutamanya minat pelanggan untuk membeli sesuatu barangan yang kita jual. Alright. Definisi sasaran. Definisi sasaran adalah perkara yang kita ingin sasarkan untuk perkhidmatan ataupun produk bagi mencapai objektif utama dalam perniagaan. Sasaran sebagai peniaga kecil-kecilan, perniagaan kecil-kecilan ialah untuk mencapai utiliti dari pelanggan selepas pembelian barangan kita. Kita sebagai peniaga perlu mengamalkan sifat peramah kita kepada pelanggan agar mereka lebih selesa untuk berhubung dengan kita atau untuk membeli suatu pembelian. Alright. Keberkesanan pelanggan. Keberkesanan pelanggan ini adalah macam maklum balas daripada pelanggan selepas pembelian pada barang pada kita. Sebagai contoh, kita bertanyakan akan maklum balas tentang suatu produk yang kita niagakan, seperti bertanyakan tentang rasa, kualiti produk tersebut dan juga proses pembelian supaya pelanggan akan lebih selesa. Ianya juga akan dapat menarik minat pelanggan untuk membeli barangan tersebut pada masa akan datang ataupun share kepada kawan-kawan dia untuk membeli barang-barang ini. Alright. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, terima kasih kepada pensyarah saya, Cik Muhammad Fakul Aziz. Okay, jadi hari ini saya nak terangkan tentang hasil pendapatan, dari mana sumber produk kami dapat. Okay, jadi saya akan mulakan. Okay, sumber produk Crunchies ni kami dapat daripada ejen. Okay, modal permulaan untuk perniagaan kami ni kami menggunakan duit simpanan kami. Okay, jadi kos struktur, jadi harga yang kami dapat daripada ejen melebihi 30 balang, kami akan dapat harga jatuh pada kadar RM6.90 untuk sebalang. Bermakna untuk permulaan kami ambil dalam 30 balang. Jadi harga jatuh pada RM207. Persamaan 30 balang lah. Okay, jadi harga jualan sebalang kami jual RM10. Kami jual mengikut harga pasaran. Okay, jadi hasil jualan kami akan dapat dalam 300 bersamaan 30 balang lah. Kami dapat menjual 30 balang dan kami akan dapat 300. Jadi untung bersih dekat situ kalau kita tengok 300 tu kita tolakkan dengan 207, modal permulaan kita akan dapat untung dalam RM93. RM93. Jadi macam produk ni kami ada menyediakan perkhidmatan COD. Jadi kami akan pelanggan akan dikenakan cas lah, mengikut kawasan lah dia punya cas tu. Kebiasaannya RM3 saja kita cas. Jadi dalam 15 balang tu yang kami punya rider dapat membuat COD. Jadi RM3 tu kalikan dengan 15 balang lah, kita akan dapat dalam RM45. Untuk cas perantaran untuk 15 balang lah. Jadi kalau kita tengok dekat cost overhead ataupun minyak, setakat ni menggunakan duit minyak adalah sebanyak RM15 saja. Jadi untung keseluruhan RM45 tadi tu cas perantaran. Jadi kita tolakkan dengan kos minyak, kita akan dapat RM30 lah, tu untung. Jadi RM30 tu kita akan campurkan dengan RM93
RM93 tu untung yang jual apa ni, untung keseluruhan lah, jual apa ni, produk kami tu, NZ Crunchies tu. Jadi kita akan dapat RM123 untung keseluruhan. Jadi itu saja yang saya nak terangkan. Okay, sekian, terima kasih.